052050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Akidah binti Abdul Rahman, nombor matrik 052062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rabi'atul Adawi binti Abdul Samad, nombor matrik 05205. Pengenalan kepada tajuk ini. Orientalism ini berasal daripada akar kata Orient yang bererti timur. Perkataan ini berasal daripada bahasa Perancis yang akhirnya digunakan secara meluas dalam berbagai bahasa. Manakala ism pula berasal daripada bahasa Belanda yang bermaksud suatu fahaman, aliran atau amalan. Dalam hal ini, kita akan membahaskan konsep dan latar belakang Orientalism, di mana kita dapat menghuraikan lebih lanjut mengenai Orientalism dari segi definisinya, ciri-cirinya, bagaimana objektif Orientalism ini ditubuhkan, apakah bidang-bidang yang terdapat dalam Orientalism, serta turut membahaskan mengenai sejarah kemunculan Orientalism. Stay tuned! Orientalism dari sudut bahasa Orient, direction of the rising sun, atau ketimuran, atau lawannya adalah Occident. Ism pula membawa maksud ideologi, doktrin, sistem pemikiran, kefahaman, di mana keseluruhannya adalah dari sudut bahasa Orientalism ini adalah an Eastern mode of thought of expression from the New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language, yang bahasa Melayunya membawa maksud satu pemikiran timur, satu pemikiran ekspresi timur. Jadi dari sudut istilahnya pula adalah Orientalism ini ataupun Al-Istishraq adalah satu ilmu timur atau ilmu yang berhubung dengan dunia timur hasil kajian barat. Orientalis atau Mustashrik bahasa Arabnya orang barat yang pakar dalam mengkaji ilmu timur. Jadi makna Orientalism ni yang khusus untuk subjek ni ialah kajian-kajian barat yang berhubung dengan Islam, sama ada dalam bidang bahasa, sastera, sejarah, akidah, syariah dan tamadun Islam secara umum. Makna inilah yang difikirkan dunia Islam apabila menyebut kalimah istishraq, yakni Orientalism, atau Mustashrik, yakni Orientalis, dan maksud inilah yang termasyhur dalam tulisan-tulisan Orientalis yang tertentu. Orientalism ini merupakan satu bentuk kajian yang dianggap paling berpotensi dalam politik barat untuk melawan Islam dan kaum muslimin. Ia juga adalah satu kajian yang mempunyai kaitan rapat dengan kolonial barat, khususnya Britain dan Perancis. Orientalism juga mempunyai kaitan dengan Kristianisasi. Hal ini dapat dibukti dengan meramaikan jumlah kaum Nasrani dan menempatkan diri mereka di sekolah kepasturan. Sejarah dan latar belakang Orientalism. Menurut kajian, tidak diketahui secara tepat kemunculan istilah Orientalism ini dan cuma ada petunjuk yang mencerminkan sarjana barat datang mempelajari ilmu-ilmu di Andalusia ketika zaman keemasan. Selain itu, menurut pendapat Roddy Porret, permulaan kajian mengenai Islam dan bahasa Arab di Eropah bermula pada kurun ke-12, yang mana seorang Federal Perancis telah pergi menuntut ke Andalusia di Sevilla dan Cordova sehingga menjadi seorang alim di kalangan pendeta Eropah pada zaman itu.
Beliau sangat mahir dalam bidang bahasa Arab, ilmu hisab dan juga ilmu falak. Dan akhirnya dia menjadi ketua paderi di Rom dengan nama Sylvester II pada tahun 999 hingga 1003 Masihi. Selain itu, sesetengah pengkaji menunjukkan bahawa orang Kristian ada menceritakan permulaan lahirnya Orientalism secara rasmi ialah bersamaan dengan resolusi Perhimpunan Gereja Vienna pada tahun 1312 Masihi. Perhimpunan Gereja Vienna ini ditubuhkan bagi menubuhkan kursi bahasa Arab di beberapa universiti di Eropah. Kesimpulannya, muncul gerakan penghijrahan sarjana barat secara teratur ke Andalusia bagi mengkaji ilmu dan budaya Islam. Umat Islam akhirnya mencapai puncak kegemilangan prestasi peradaban khususnya dalam bidang sains, astronomi, matematik, perubatan dan kemasyarakatan. Orang barat juga belajar dari para ulama dan cendekiawan Muslim di Andalusia, kemudian memindahkan manuskrip-manuskrip Islam ke dalam bahasa Latin yang merupakan rahsia kebangkitan dan kemajuan mereka, dan ini dianggap perintis awal kepada gerakan Orientalism ini. Selain itu, munculnya golongan Orientalism ini pada zaman Perang Salib, iaitu pada tahun 1096 hingga 1291 Masihi, yang mana umat Islam diprovokasikan sebagai masyarakat yang berperwatakan buruk. Selain itu, paparan mengenai Islam yang negatif juga dilakukan oleh golongan Orientalism. Pada zaman kebangkitan, perkembangan sekularisme makin berleluasa di kalangan sarjana barat. Pada zaman kolonialisme pula, kajian orientalis digunakan hanya untuk membantu kuasa penjajah barat menguasai dunia Islam dan membentuk pemikiran penjajahan barat. Selain itu, mereka juga mengkaji budaya masyarakat timur dalam semua aspek positif dan negatif. Perspektif Orientalism terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama iaitu politik, yang kedua keagamaan dan yang ketiga pendidikan. Yang pertama iaitu politik. Dari segi politik, mereka akan menjajah negara umat Islam dan menukar sistem pentadbiran negara Islam kepada sistem Kristinasi. Selain itu, mereka juga membantu imperialisme dan kolonialisme menjalankan kerja pengintipan, penyamaran dan menguasai segala sumber ekonomi negara tersebut. Dan mereka juga menyalahkan makna jihad, iaitu memburukkan perang fisabilillah. Yang kedua, keagamaan. Dalam bab keagamaan ini, semestinya yang utama adalah mereka akan menyebarkan agama Kristian di negara-negara Islam dan menjauhkan umat Islam dari agamanya, seperti mencipta aplikasi yang boleh melalaikan umat Islam dari suruhan Allah. Selain itu, mereka juga ingin mengeluarkan umat Islam dari agamanya dengan memutarbelitkan sirah Nabi Muhammad SAW dan meragukan kaum muslimin tentang agama Islam. Mereka juga menimbulkan perpecahan kaum sesama Muslim dengan menubuhkan semangat lain seperti pecah perintah. Ketiga, akademik. Dari segi akademik, mereka akan mempengaruhi sistem pembelajaran di universiti dan sekolah-sekolah. Mereka akan menutup kejahilan dan kemunduran dengan menjalankan pemindahan ilmu pengetahuan, menubuhkan markas penyelidikan dan pusat bahasa. Selain itu, mereka juga membuat penterjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Eropah bagi mengurangkan penggunaan bahasa Arab dalam silibus pembelajaran di universiti dan sekolah-sekolah. Pertama ialah Ignaz Goldziher. Goldziher seorang pengkaji Islam berbangsa Yahudi dari Hungary. Goldziher mendapat pendidikan di universiti di Budapest, iaitu Universiti Humboldt Berlin, Leipzig dan Leiden. Kemudian pada tahun 1873, beliau melawat Syria, Palestin dan Mesir dengan sokongan dari kerajaan Hungary. Beliau mengambil kesempatan tersebut untuk mendengar syarahan para Syekh Universiti Al-Azhar di Kahirah. Beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang berisi pandangannya tentang hadis.
Goldziher menuduh bahawa hadis itu hanya sedikit sahaja kandungannya yang terpelihara kerana hadis ini diturunkan secara lisan. Yang seterusnya ialah David Samuel Margoliouth. Beliau merupakan seorang orientalis yang dilahirkan di London. Beliau adalah seorang Yahudi yang memeluk mazhab Gereja England. Kemudian beliau menjadi pendiri dalam mazhab Gereja England tersebut dan beliau juga menjadi profesor bahasa Arab di University England. Banyak karya beliau mengenai sejarah Islam, contohnya Muhammad and the Rise of Islam, The Early Development of Muhammadiyah, dan The Relation Between Arab and Israel Before the Rise of Islam. Beliau digambarkan sebagai penyunting dan penterjemah karya Arab yang cemerlang. Terusnya pula ialah Patricia Crone. Beliau adalah orientalis dan sejarawan sejarah awal Islam. Beliau juga menjadi seorang yang sering mencabar pendapat sarjana tentang sejarah awal Islam. Karya beliau banyak mencabar penjelasan yang diberikan berhubungan pendapat baharu terhadap pola sosial, ekonomi dan keagamaan yang menukar zaman purba. Beliau mendapat pendidikan di University London dan bekerja sebagai pakar sejarah Islam di University Oxford dan University Cambridge dan beberapa lagi institut pengajian yang berprestij di Amerika Syarikat. Contoh karya beliau adalah The Making of the Islamic World yang ditulis bersama seorang ahli sejarah lain. Dalam buku ini, mereka berhujah bahawa dari pandangan orang bukan Muslim sezaman, agama Islam hanyalah pemberontakan suku kaum yang menentang Empire Byzantine dan Parsi. Namun tesis buku ini telah ditolak oleh sarjana barat dan pengarangnya sendiri. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim yang sayang terhadap agamanya, kita perlulah mengkaji karya yang dikeluarkan oleh orientalis tentang Islam dengan kajian yang mendalam sebagai langkah yang pertama untuk mengkritik kenyataan-kenyataan mereka tersebut dengan kritikan yang benar secara berterusan. Hal ini untuk membuktikan kepalsuan dan penyelewengan yang telah mereka lakukan. Kerana peperangan yang kita hadapi sekarang ini di antara Islam dan golongan anti-Islam merupakan peperangan dalam bentuk ideologi dan pemikiran, di mana kekalahan dalam peperangan pemikiran ini akan menyebabkan akidah umat Islam akan menyeleweng. Umat Islam tidak lagi akan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menyebabkan munculnya golongan-golongan baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh itu, kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi perkara ini.